Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk latihan pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini berkaitan tentang Sains Unit 9, tajuk mengenai jirim. Jom kita tengok apakah itu jirim. Okey. Jirim membawa maksud yang pertama, jirim mempunyai jisim. Okey, so kita kena bezakan apa itu jirim, apa itu jisim. Jisim membawa maksud adalah berat. Apa dia? Berat. Setiap objek dia ada berat. Setiap objek ada jisim. Kita timbang berat menggunakan unit metrik kilogram, gram, pound dan sebagainya. Yang kedua, objek yang memenuhi ruang. Dan yang ketiga, objek yang boleh dilihat, disentuh dan juga dirasa. Okey, jom kita tengok ada berapa jenis jirim. Okey, sebelum kita masuk pada pengelasan jenis jirim, Ustaz nak sebut berkaitan tentang jirim yang disebut di dalam Al-Quran. Okey. Dalam bahasa sains kita panggil jirim. Namun bahasa Al-Quran ataupun bahasa Arabnya kita sebutnya sebagai zarah, atau nama lain kita kenal sebagai atom pun adalah perkara yang sama. Okey, Allah sebut dalam surah Al-Zalzalah dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 berkaitan tentang فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya. Dan وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat 7 dan 8 ini, surah Al-Zalah menyebutkan tentang sekecil-kecil perkara, iaitu jirim yang kita bincangkan pada hari ini. Allah akan nilai kebaikan dan keburukan yang kita buat. Sains Quran tidak dapat dipisahkan. Kerana apa? Sains adalah ilmu Allah. Makin kita belajar sains, makin bertambah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Jom kita tengok 3 jenis jirim. Yang pertama, pepejal. Kedua, cecair. Dan yang ketiga adalah gas. Ustaz yakin kamu semua tahu berkaitan tentang 3 perkara ini. Okey, jom kita belajar tentang sifat pepejal terlebih dahulu. Sifat pepejal, yang pertama, dia mempunyai jisim. Apa contoh pepejal? Sesuatu yang mempunyai jisim, iaitu mempunyai berat. Contoh, gulungan tisu ini ada berat, ada jisimnya, ada beratnya. Makin kita guna, makin sikit, makin kecil, maka semakin berkurang jisim tersebut. Yang kedua, mempunyai isi padu yang tetap. Isi padu. Ni isi padu. Okey, dia punya isi padu. Yang ketiga, mempunyai bentuk yang tetap. Kalau contoh bentuknya macam ni, macam ni lah bentuk dia. Dia ada bentuk yang tetap. Tetap ni maksudnya tak boleh berubah-ubah lah. Contoh, ni sifat pepejal. Okey. Yang keempat, memenuhi ruang. Ruang. Contoh, kita nak kemas bilik kan. Musim-musim PKP ni mesti kamu dah kemas bilik kamu. Kamu nak susun bagi cantik kan. Semakin banyak barang yang kamu bawa masuk ke dalam bilik kamu, maka semakin sempitlah ruang yang ada. Maksudnya sifat objek pepejal yang kamu bawa. Contoh almari, buku, rak dan sebagainya akan menyebabkan objek-objek tersebut akan memenuhi ruang dalam bilik kamu. Okey, yang ketiga, jom kita tengok contoh-contohnya. Okey, tengok gambar pertama guli tersebut. Contoh pepejal memenuhi ruang. Guli tersebut memenuhi ruang bekas tersebut. Yang kedua,
pepejal mempunyai bentuk tetap. Okey. Kat situ ada contoh-contoh bentuk yang kita boleh tengok. Ada kuboid, ada kubus, ada spheroid, ada cone, yang mana dia mempunyai bentuk yang tetap. Okey, itu adalah contoh mentol. Sifat pepejal bentuk-bentuk yang tetap. Yang seterusnya adalah pepejal mempunyai isi padu yang tetap. Okey, ini contoh. Dimasukkan ada satu objek ke dalam silinder penyukat ini, maka setelah dimasukkan, air itu akan bertambah isi padunya. Ini menunjukkan bahawa pepejal mempunyai isi padu. Dan yang keempat, pepejal mempunyai jisim. Tengok, kita timbang buah, kita pergi kedai kan, kita beli sesuatu, dijual diukur menggunakan alat penimbang melalui sistem metrik yang telah digunakan. Okey, yang kedua, jom kita tengok sifat-sifat cecair pula. Cecair. Yang pertama, mempunyai jisim, mempunyai isi padu yang tetap, tidak mempunyai bentuk yang tetap. Dan yang keempat, memenuhi ruang. Jom kita tengok. Yang pertama, cecair tidak mempunyai bentuk yang tetap. Kalau kita masukkan cecair tersebut, air, apa contoh air yang cecair yang berbentuk liquid ataupun cecair, dia akan berubah mengikut bentuk bekas tersebut. Boleh tengok gambar tersebut. Yang kedua, cecair mempunyai isi padu yang tetap. Okey, tengok ni contoh. Isi padu air kekal 100 ml apabila disukat dengan alat penyukat berbeza. Kalau kita masukkan 100 ml air dalam bekas yang berbeza, dia akan tetap sama, diukur menjadi 100 ml. Sebab apa? Sebab cecair mempunyai isi padu yang tetap. Okey, baik. Yang seterusnya, cecair mempunyai jisim. Okey, kita tadi tengok jisim tu adalah berat. Tengok tu. Cecair pun boleh kita timbang. Dan yang keempat, cecair memenuhi ruang. Kita boleh tengok di situ contohnya. Cecair memenuhi ruang di dalam setiap bekas. Ada kalau kita beli air, ada banyak contoh-contoh botol yang kita boleh beli. Mengikut apa yang kita inginlah. Semuanya memenuhi ruang. Okey, maksudnya kalau lebih, maka dia akan terkeluar. Kalau terkurang, kita akan nampaklah berapa ruang yang kurang, berapa ruang yang lebih. Okey, yang seterusnya, yang ketiga ni adalah sifat bagi gas. Yang pertama, gas mempunyai jisim. Yang kedua, tidak mempunyai isi padu yang tetap. Dan yang ketiga, tidak mempunyai bentuk yang tetap. Dan yang keempat, memenuhi ruang. Jom kita tengok contohnya. Yang pertama, gas tidak mempunyai bentuk yang tetap. Okey. Contoh di sini adalah belon. Siapa di sini pernah main belon? Semua pernah kan? Isi dengan udara. Sama ada pakai karbon dioksida daripada mulut kamu ataupun gas nitrogen yang biasa ada jual dekat pasar tu kan. Ada banyak contoh bentuk-bentuk belon yang telah direka. Ada bintang, ada love, ada lonjong macam tu. Jadinya udara yang dimasukkan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bila kita masukkan, dia akan memenuhi ruang tersebut. Okey. Yang kedua, gas tidak mempunyai isi padu yang tetap. Ini contoh di dalam picagari. Gas boleh dimampatkan dengan mudah kerana tidak mempunyai isi padu yang tetap. Contoh picagari itu kosong atau mempunyai gas. Bila kita tolak dia, kita boleh tolak dengan mudah kerana tidak mempunyai tumpatan ataupun isi padu yang tetap. Kalau contoh cecair, mesti akan ada sedikit tekanan, pressure. Atau contoh kita letak objek yang berbentuk pepejal, contoh apalah yang berpejal, akan menyebabkan susah untuk kita tekan. Dan yang ketiga,
gas mempunyai jisim. Okey, ada satu penimbang macam ni. Okey, satu tidak ada, yang kita tak tiup udara, satu lagi ada sedikit udara. Yang mana yang akan jatuh ke bawah? Yang ada udara. Kenapa? Sebab yang mempunyai udara tersebut, yang ada gas, menunjukkan dia mempunyai jisim atau berat. Okey. Dan bukti yang keempat, kita boleh tengok di sini, gas memenuhi ruang. Contoh kalau kita tiup belon tersebut, dia akan memenuhi bentuk belon yang telah direka. Okey. Seterusnya, ini sifat keadaan jirim yang kita belajar tadi. Yang ni, Ustaz nak kalau boleh kamu hafal kat rumah. Kalau boleh jadual ni kamu hafal dan fahamkan dengan baik. Kita ada 3 jenis jirim. Ada pepejal, cecair dan gas. Ada 4 sifat yang kamu kena tahu. Yang pertama, kita tengok satu-satu mengenai tentang pepejal. Pepejal ada bentuk yang tetap, jisim yang tetap, isi padu yang tetap, keboleh mampatannya tidak boleh dimampatkan. Contoh benda yang pepejal, batu kita nak mampatkan tak boleh. Okey, kalau cecair boleh. Cuma sukar. Okey, tengok cecair pula, dia mengikut bentuk bekas, jisimnya tetap, isi padunya tetap, keboleh mampatannya sukar dimampatkan. Dan yang ketiga, gas mengikut bentuk bekas. Bentuk dia ikut bentuk bekas. Kalau kita tiup belon tu bentuk bintang, maka jadi bintang lah. Kalau jadi bola, tu pelik. Okey, yang seterusnya jisim. Jisimnya pun tetap. Okey. Isi padu tidak tetap. Dan yang keempat, keboleh mampatan. Gas boleh dimampatkan. Contoh dia apa? Masing-masing ada basikal kan? Okey, bila pancit kita akan pump, betul? Kita akan pump sehinggalah tayar ataupun getah tayar tersebut sudah kita rasa sesuai untuk kita guna, kita mampatkan gas tersebut. Itu antara bukti bahawa gas mempunyai keboleh mampatan. Okey, yang seterusnya, ini adalah Ustaz akan terangkan. Kamu boleh rujuk slide ini mengenai cara untuk menjawab soalan sains. Okey, ada 1, 2, 3. Ada 3 slide yang awak boleh baca dan awak kena faham cara untuk menjawab soalan sains kertas 2. Okey, baik. Ni untuk latihan yang akan Ustaz beri. Ustaz akan sharekan di PDF dalam grup WhatsApp kamu. Sila salin soalan, graf tersebut dan juga buat jawapan di dalam buku latihan sains. Okey, senang je, jangan risau. Kalau apa-apa nak tanya, boleh tanya pada Ustaz. Okey, ni adalah contoh lagu yang senang untuk bantu kamu memahami tajuk jirim yang kita belajar pada hari ini. Okey, lagu ni Ustaz rasa lagu ni tengah top. Kamu pun dah selalu rasanya nyanyi lagu ni. So nanti cuba nyanyi dekat rumah. Kalau boleh hafal pun hafal lah. Okey, lagu ni macam mana? Senang je. Okey, jom Ustaz nyanyi sikit je. Okey, La 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 la. Jirim jirim jirimku happy. Mari mari kita kenali mereka. Gas pepejal cecair namanya. 3 keadaan. Okey, cukuplah sikit je lah. Okey, itu saja daripada Ustaz pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh rujuk dengan Ustaz secara direct personal message. Okey, itu saja. Wallahualam. Terima kasih.